فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan, kesihatan untuk kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita kena berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ketenangan, keampunan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mempelajari ilmu, orang yang suka dengan ahli ilmu. Mana orang yang Allah Taala bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang yang beruntung ialah orang yang mengajar ilmu ataupun mempelajari ilmu, dan juga orang yang suka kepada ahli ilmu. Dan juga Nabi SAW beritahu jangan jadi orang yang benci kepada ilmu, jangan jadi orang yang benci kepada orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu. Maka orang tadi akan dikategori orang yang rugi, orang yang celaka. Jadi oleh kerana itu kita kena sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu kita. Jadilah kita di kalangan orang-orang yang ada kaitannya dengan ilmu, orang yang suka dengan ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat duduk dalam majlis ilmu ini secara berterusan sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ni kita yang dicadangkan kitabnya ialah akidah mukmin. Jadi kena ilmu akidah mukmin ni kalau kita cek dekat Google, akidah mukmin ni dia ada versi lain. Jadi jangan kita tersalah lah. Sebab apa? Ada versi Ustaz Asy'ari. Ustaz Asy'ari. Itu akidah mukmin juga namanya. Cuma yang kita guna akidah mukmin ni ialah yang terbitan Jakim. Terbitan Jakim susunan Dr. Mustafa Haji Daud. Jadi yang ini yang kita akan gunakan dalam kuliah kita pada pagi ni.
Yang mana tulisannya dia tulis akidah mukmin. Mana tulisan ejaan akidah dalam bahasa Melayu lah, dengan huruf K. Kalau yang satu lagi tu aqidah, dia guna ejaan dia yang diambil daripada Arab. Maknanya AQIDAH. Tapi itulah sebenarnya ejaan dia. Tapi untuk bezakan, yang tu dia punya tulisan ni AQIDAH. Yang ni AKIDAH, akidah. Maknanya akidah mukmin. Iaitu akidah mukmin, tulisan Dr. Mustafa Haji Daud, terbitan JAKIM. Yang mana akidah ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Mana dengan akidah yang betul, akidah yang sempurna, maka dia akan menyebabkan segala amalan lain akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya akidah kita rosak, bagaimana amalan lain nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana syarat bagi setiap amalan dia berpandukan kepada akidah. Dia perlukan keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makna bila sebut akidah? Apa makna akidah? Akidah ataupun akidah, manalah dia berasal daripada bahasa Arab, iaitu dia akidah, dia terbitan kata kerja aqada. Maknanya dia asalnya daripada bahasa Arab, daripada lafaz aqada. Aqada yaqidu, yang memberi makna mengikat ataupun menyimpulkan. Mana itu panggil aqada. Mana kalau kata aqada Zaidun, mana kalau kata satu orang dia mengikat, aqada syakhsu al-mata', mana dia mengikat barang. Maksud dia aqada tu mana mengikat ataupun dia menyimpulkan. Maka dari sudut istilahnya ia memberi makna kepercayaan. Sebab akidah maknanya kepercayaan ataupun keyakinan, ataupun yang lebih mudah untuk difahami, akidah ni memberi makna keimanan yang murni, keimanan yang tulus, yang mana tidak mudah tergugat. Sebab dia nama dia akidah, bila kata dia dia satu, maknanya dia akan jadi satu pegangan yang kuat. Dia mengikat. Akidah ini akan mengikat seseorang itu daripada pengaruh-pengaruh yang lain. Maknanya dia bila kata dia akidah dia kuat, maknanya dia tidak mudah tergugat dengan ancaman-ancaman yang lain. Kalau dia bila dia akidah dia betul, pegangan dia betul, ikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala betul, maka buatlah apa sahaja pun untuk melemahkan dia takkan tergugat, takkan terancam disebabkan akidah dia. Itu juga dengan mana dia tidak mudah terpengaruh. Bila pegangan dia kuat, akidah dia kuat, dia takkan terpengaruh dengan anasir-anasir yang lain. Dia takkan terpengaruh dengan budaya ataupun pegangan-pegangan yang lain. Bila dia telah kuat pegangannya dalam agama. Mana dia tak mudah terpengaruh yang menyebabkan terjejas terus. Dia tidak mudah terurai di angkara pengaruh mana pun. Mana dia takkan terkesan. Takkan terlerai ikatan agama yang ada pada diri dia disebabkan ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tak ada. Bila dia punya akidah ni kuat, ikatan agamanya kuat, maka dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak
Sama ada pengaruh itu daripada dalam ataupun luar. Mana masuk pengaruh dalam ialah bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang ada dalam hatinya, maka ia tidak akan, bila mana akidahnya kuat, maka dia tidak akan terkesan dengan bisikan-bisikan tersebut. Ataupun pengaruh yang luar, dengan dia dengar macam-macam, dia macam-macam perkara yang menyebabkan orang lain boleh tergugat tapi dia tak tergugat. Sebab apa? Sebab pegangan dia kuat. Sebab tu inilah akidah yang kita kena bawa dalam diri kita. Akidah pegangan yang kuat. Itu maksud akidah. Cuma pengertian akidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengakui kewujudannya. Mana bila kata dia berakidah, bila kata akidah yang betul ialah akidah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengaku wujud, mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Dia ada wujud, maknanya tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan tidak wujud. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang wujud. Dari segi fungsinya, dari segi fungsi akidah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, maknanya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Malik, penguasa yang menguasai sekalian alam, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ma'bud, adalah zat yang disembah, zat yang selayaknya disembah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah. Maknanya itu keyakinan yang dikatakan akidatul Islamiyah, mengakui kewujudan Allah Taala dan mengakui fungsi wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Taala itu sebagai Rabb yang memelihara, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai penguasa, Malik, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Ma'bud, zat yang disembah, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang dihajati oleh sekalian makhluk. Dihajatkan, mana dipohon hajat kepadanya oleh sekalian makhluk. Seperti mana dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ayat 245. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka itu ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan meyakini segala sifat-sifat yang ada padanya. Dan apakah itu akidah Islamiyah? Akidah Islamiyah ialah ikatan manusia antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rabb. Maknanya satu orang tadi, bila dia orang kata dia berakidah dengan akidah Islamiyah, maka dia ada ikatan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebagai Rabb semesta alam, dan bumi sebagai kurniaan Allah Taala. Mana bumi ini sebagai kurniaan Allah Taala untuk disyukuri. Maka dia duduk dekat dunia ni, apa saja nikmat, maka dia kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana simpulan ini semestinya disertai dengan pengakuan syahadah. Maknanya nak mengikat seseorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia mesti dengan pengakuan syahadah. Sebab tu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana dengan syahadah tadi kita mengaku, kita mengikat diri kita, yang mana kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, yang mana tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang selayaknya untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang selayaknya untuk diminta segala hajat melainkan hanya kepadanya sahaja. Dan juga itu dia panggil syahadah. Mesti kena ada syahadah atau persaksian. Sama ada persaksian itu, syahadah itu sama ada berbentuk lisan, dengan lidah. Kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan juga persaksian itu dengan perbuatan, dengan kita melaksanakan segala perintah-perintahnya. Sama ada segala kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahawa kita berakidah dengan akidah Islam. Mana kita melaksanakan perintah dengan secara rela hati. Tanpa persaksian yang kuat, maka persaksian itu terbatal. Maka kalau kita bersaksi sahaja, tapi dalam keadaan perbuatan kita melakukan perbuatan yang boleh merosakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan iman itu terbatal. Contoh, kita saksi, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita saksi Allah Taala itu tidak ada zat yang selain disembah melainkan Allah, tapi dari sudut perbuatannya melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, melakukan perkara yang bertentangan dengan syahadah ni, maka terbatallah persaksian tersebut. Kemudian kata akidah mukmin. Mukmin ni asalnya daripada lafaz iman. Kalau ditulis bahasa Melayu M-U-K-M-I-N, mukmin. Tapi dalam bahasa Arab ditulis mim atau mukmin. Hamzah hamzah di atas waw. Min atau mim nun, mukmin. Jadi mukmin ini dia ambil daripada kalimah iman. Daripada iman. Akidah, bila kata mukmin dia lafaz isim fa'il. Lafaz isim fa'il. Mana akidah mukmin maksud dia akidah orang yang beriman. Akidah orang yang beriman. Bila sebut tentang iman, iman itu apa? Iman itu ialah tasdik yang jazim. Pembenaran secara pasti. Tasdik al-jazim bil qalb. Mana tasdik yang pasti sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Maknanya apa yang beriman dengan membenarkan secara pasti, yang mana ia sesuai dengan apa yang nyata, beserta dengan dalil, berdasarkan dalil. Maknanya bila dia beriman, contoh kalau kata dia beriman kepada sesuatu perkara yang mana ianya berbetulan, mana betul dengan apa yang dia katakan, apa yang dia tasdikkan dalam hati, betul dengan apa yang nyata, maka itu dipanggil iman. Dan juga dia berdasarkan dalil, apa yang menunjukkan dia mengakui akan perkara tersebut, maka ia berserta ia dengan dalil. Jika pembenaran sahaja tanpa disertai dalil, maka tidak digolongkan iman. Maka kalau iman tadi, dia mesti yakin dengan satu perkara berdasarkan dalil. Ini dalam bab iman mesti kena tahu dalil. Kena tahu dalil. Paling kurang ialah dalil dalil ijmali. Paling kurang dalil ijmali mesti kena tahu. Jadi iman itu bila kata dia beriman kerana ikut-ikutan, maka ada kekurangan pada iman dia.
Maka jika tidak disertai dalil, maka tidak ada kepastian. Maknanya dia panggil ikut-ikutan. Itu tidak dipanggil iman. Jadi kalau hanya membenarkan sahaja terhadap sesuatu berita, maka itu tidak termasuk iman. Maknanya kalau kita dengar satu-satu berita, kita kita yakin je terus. Maknanya dalam keadaan kita tak tahu pun. Kita tak tahu sebab apa kita meyakini perkara tersebut. Maka itu tidak dipanggil iman. Itu benarkan saja. Dia benarkan secara tanpa sebarang dalil. Dia membenarkan semata-mata. Berdasarkan hal ini, bila kata nak membenarkan sesuatu, mesti berdasarkan dalil. Mana dalam bab iman, mesti kita kena tahu dalil. Dalil, sekurang-kurangnya dalil ijmali kita kena tahu. Mesti berdasarkan dalil agar dia menjadi, bila kata pembenaran itu akan menjadi bersifat pasti. Ataupun dipanggil iman. Maknanya ada, nak beritahu apa? Adanya dalil terhadap segala sesuatu yang dituntut untuk diimani. Maknanya setiap benda yang kita diperintahkan untuk kita beriman dengannya, mesti dia setiap satu tu dia ada dalil dia. Dia ada dalil dia. Yang mana dalil tu dia ada dalil aqli atau ada dalil naqli. Ha. Ha. Maka adanya dalil merupakan syarat utama adanya keimanan. Maksudnya mesti bila satu orang tadi nak dikira dia beriman, mukmin, maka dia mesti beriman dengan mengetahui dalil. Mana itu tentang tajuk daripada kitab. Tajuk daripada kitab. Jadi sebelum kita masuk kepada bahagian yang pertama daripada kitab ini, kita baca dulu pendahuluan. Pendahuluan yang ditulis oleh Dr. Penyusun kitab ini, Dr. Mustafa Haji Daud ini. Pendahuluan bagi kitab. Supaya apa? Mana pendahuluan ni, sebab apa kita kena baca juga pendahuluan? Sebab apa baru kita akan tahu apa yang akan kita baca dalam. Maknanya dia punya orang kata kunci-kunci apa yang kita nak faham. Maknanya kalau kita nak tahu sesuatu perkara tu secara mendalam, maka kita kena tahu dia punya key dia. Maknanya kita kena tahu dia tu kitab ni cerita tentang apa. Kitab ni cerita tentang apa. Kalau kita terus dia baca satu, mana kita takkan ni kitab ni nak tentang apa kita tak tahu. Jadi sebab tu didatangkan setiap daripada kitab, setiap daripada buku dia akan tulis pendahuluan supaya kita faham apa yang nak disampaikan dalam buku ni. Seperti mana kalau dalam kitab biasa orang-orang ulama dahulu bila dia tulis kitab, masa dia dekat awal-awal dia punya muqaddimah. Muqaddimah kitab itu ditulis sesuatu yang ada berkaitan dengan konten atau berkaitan dengan isi yang dia akan sampaikan dalam kitab tersebut. Itu dipanggil bara'atul istihlal. Bara'atul isti'lal. Mana orang kata nak sebagai orang kata pengenalan terhadap apa yang dia nak sampaikan. Al-Quran merupakan sumber utama tamadun Islam. Maknanya Al-Quran ini dia adalah sumber utama tamadun Islam. Apa dia tamadun? Tamadun Islam. Apa maksud tamadun? Tamadun ni dia daripada lafaz Arab.
lafaz Arab. Tamadun. Tamad, daripada lafaz tamadana, ya tamadun, tamadunan. Tamadun. Dia daripada lafaz Arab yang mana dijadikan dia juga bahasa Melayu. Apa maksud tamadun? Kalau kita lihat dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu tamadun ini pertamanya ialah keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh ataupun berdasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Itu salah satu daripada makna dia, definisi tamadun. Mana keadaan masyarakat yang berdasarkan taraf kemajuan kebendaan yang ataupun taraf keadaan masyarakat dalam bentuk perkembangan pemikiran. Ataupun dipanggil peradaban. Lafaz mudahnya dipanggil peradaban. Ataupun kalau yang kedua, makna tamadun itu ialah negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Seperti mana tamadun Arab, tamadun yang dulu-dulu. Maknanya dia sampai satu tahap yang mana dia menjadi pelopor atas satu-satu urusan kehidupan. Maka itu dipanggil tamadun. Ada peradaban. Seperti mana peradaban tamadun Islam ataupun dipanggil ataupun kita sebut tamadun klasik. Jadi dia ada banyak tamadun dalam dunia ni. Jadi tamadun Islam ini atau peradaban Islam ini sumber utamanya ialah daripada Al-Quran. Maknanya asas ketamadunan Islam itu asasnya lain. Sumber datangnya tamadun itu adalah daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Mana Al-Quran ini adalah sumber tamadun untuk kehidupan manusia, sumber untuk manusia menjalani kehidupan yang sempurna, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diperkukuh oleh as-sunnah atau hadis, yang mana dalam Al-Quran dia secara ringkas, mana ada dan mana dikukuhkan ataupun diperjelaskan lagi dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW. Yang mana itulah adab-adab keyakinan dan juga akidah Islamiah dan sebagainya. Maka ianya berdasarkan dikukuhkan oleh sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Dan mana kedua-dua ini dan kedua-dua ini Al-Quran dan Sunnah ini telah meletakkan asas tamadun Islam, menjadikan asas tamadun Islam itu ada 3 perkara. Asas ketamadunan Islam itu adalah ada 3 perkara. Yang pertamanya ialah akidah, yang kedua ialah syariat dan yang ketiga ialah akhlak. 3 perkara yang merupakan asas ketamadunan Islam. Maknanya untuk membina tamadun Islam yang tinggi, maka perlu kepada asas yang kuat. Yang mana asas yang pertama ialah akidah. Yang kedua ialah syariat dan yang ketiga ialah akhlak. Dan akidah merupakan asas utama tamadun Islam. Mana dalam banyak-banyak asas iaitu akidah, syariat dan akhlak tadi, asas yang utama yang menjadi perkara yang penting dalam ketamadunan Islam ialah akidah.
Akidah. Jika tamadun itu disamakan dengan rumah. Mana kalau kata kita nak umpamakan, kalau kita nak kita supaya untuk mudah faham. Jika tamadun itu disamakan dengan rumah, maka tapak atau tiang itu ialah iman. Tapak ataupun tiang bagi rumah tersebut adalah iman. Semakin tinggi rumah yang hendak dibina, seperti mana rumah pangsa, maka semakin kukuh, dalam dan kuat tapak. Maksudnya semakin tinggi yang kita nak bina, maka kat dalam tapak dia tu ataupun asas dia tu mesti kukuh. Asas dia mesti dalam dan mesti kuat. Mana kalau kita nak bina bangunan, mana dia kena sama. Pembinaan, kalau kita nak bina bangunan yang tinggi, sebagaimana tinggi bangunan itu, maka tinggi itulah juga dia punya foundation dia. Sebab apa? Supaya bangunan yang tinggi tadi menjadi kuat. Dia mesti tapak dia kuat ataupun dan kukuh. Kalau buat rumah tinggi-tinggi tetapi asas dia tak kuat, maka dia akan roboh, dia akan jatuh. Asas ni tak kukuh, dia boleh pecah. Jadi nak kukuhkan tu, dia kena guna bahan-bahan yang boleh mengukuhkan. Dan juga dia mesti dalam. Kalau tak dalam, dia akan menyebabkan tanah akan terbongkar. Dia akan songkit tanah tu, dan bangunan tadi boleh tumbang, boleh jatuh. Dan mesti kuat lah. Mesti yang itu yang diperlukan. Maka semakin kukuh, dalam dan kuat tapak yang diperlukan untuk pembinaan bangunan tersebut. Pembinaan rumah pangsa atau pembangunan pencakar langit itu memerlukan tumpuan yang utama, masa yang terpanjang, malah kos yang termahal. Terutama dalam pembinaan tapak. Mana tapaknya sahaja menelan kos yang banyak. Sebab apa? Dia nak kena masukkan, tanam besi. Mana beribu-ribu tan besi ditanam ke dalam bumi. Dia kena piling sedalam-dalamnya. Banyak pula batu konkrit yang dibenamkan. Mana kalau kita nak buat, dia akan tanam, tolak besi masuk dalam, tanam. Sampailah dia punya asas itu menjadi kuat. Besi-besi ditanam ke dalam bumi, yang supaya apa? Supaya dia punya bangunan tadi dia boleh naik lebih tinggi. Banyak pula batu konkrit yang dibenamkan, kedua-duanya dilakukan dengan pertolongan jentera berat dan besar. Mesti guna jentera yang besar, yang ada kemampuan untuk buat benda tu. Setelah rumah itu siap, orang hanya melihat ketinggiannya sahaja. Orang tengok, oh bagus, cantik, bangunan tinggi. 50 tingkat, 100 tingkat dan sebagainya. Tetapi ia tidak lagi melihat betapa dalam besi. Mana tak nampak dah besi tu. Sebab apa? Dia dah tanam dalam. Tapi dia akan naik, nampak gah, tinggi. Tapi dia nampak cantik kat luar. Nampak cantik dekat luar. Orang tengok, oh tingginya bangunan. Tapi dalam bumi tu orang tak nampak. Konkrit, kayu bakau yang terpacak dalam perut bumi dan sebagainya. Yang tu tak nampak. Demikianlah ibarat tamadun Islam. Demikianlah ibarat tamadun Islam. Iman itu diibaratkan sebagai batu, besi dan kayu bakau yang tertanam dalam perut bumi. Iman ni dia asas. Dia duduk kat dalam. Dia berada dalam hati kita. Yang tak ternampak dan tak nampak kat zahir.
Itulah yang diibaratkan sebagai apa? Sebagai batu, besi dan kayu bakau yang ada dalam perut bumi. Yang mana iman itu dia berada dalam hati. Kekuatan rumah itu juga bergantung kepada sedalam mana, sekukuh mana dan sekuat mana batu, besi dan kayu bakau yang tertanam. Jika tidak, rumah itu akan retak dan tidak tahan lama. Maknanya, kalau kita nak buat rumah, mana asas dia tu, dia mesti dalam, kukuh. Mana kalau dia tak dalam, tak kukuh, tak kuat, maka dia lama-lama dia akan rosak. Dia akan retak. Sebab apa? Beban yang atas tak boleh tahan, dia akan jatuh. Dia tak tahan lama. Demikian juga halnya dengan tamadun Islam. Jika asasnya iaitu iman, tidak cukup mantap. Iman tak cukup kukuh. Tak cukup matang. Tak kuat. Iman itu dia pudar. Iman itu dia rapuh. Maka tamadun yang dibina juga tidak akan kekal lama. Maknanya kalau kita nak membina tamadun yang hebat, maka dalaman, keyakinan, akidah juga mesti kuat. Kalau dalaman kita tak kuat, buatlah tamadun sehebat mana sekalipun, maka dia tidak akan bertahan. Dia tidak akan kekal lama. Iman sebagai asas tamadun Islam adalah sama dengan tapak bagi bangunan yang tinggi yang tidak kelihatan dia punya asasnya. Itulah iman. Maknanya iman dalam hati ni dia kena kuat. Dalaman kena kuat. Bila mana dalaman kuat, maka insya-Allah amalan yang kita nak buat, zahirnya akhlak, zahirnya ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan berkekalan dan berterusan. Tetapi sekiranya dalaman tidak kuat, walaupun dia melaksanakan perintah, tetapi lama-lama dia akan nak timbul rasa jemu, dia akan timbul rasa bosan, dia akan timbul rasa ini satu benda yang payah, maka dia akan tinggalkan. Sebab apa? Imannya tak kuat. Mana tanpa iman, mustahil tamadun Islam dapat ditegakkan. Mana kalau dalam hati tak ada iman, bagaimana nak melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana nak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama seperti mustahilnya bangunan tinggi dapat ditegakkan. Maknanya kalau kata asas foundation ni tak kuat, maka dia takkan mampu untuk buat bangunan yang tinggi. Mana kalau kata dia tapaknya pendek, tapaknya rendah saja, maka rumah setingkat je dia dapat buat. Jadi tak adalah, kegah tu tak ada. Tapi kalau dia iman dia, keyakinan dia sangat kuat, iman dia kukuh, tidak rapuh, maka bila asasnya kuat, maka akan wujudlah bangunan yang tinggi, maka dia akan dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku ini yang kita akan baca ini hanya ditulis khusus melihat bagaimana akidah memainkan peranannya dalam pembinaan tamadun Islam. Dalam buku ni nak menceritakan akidah, bagaimana akidah ini dia berperanan dengan peranan yang penting dalam pembinaan dan juga pembangunan tamadun Islam. Gambaran fungsi akidah dalam pembinaan tamadun Islam oleh Al-Quran terlebih dahulu diketengahkan. Ini dia akan datangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah dalam pembinaan tamadun Islam. Diikuti dengan penjelasan berkaitan dengan konsep akidah. Dia nak jelaskan tentang apa itu konsep akidah. Huraian berkaitan dengan iman sebagai fitrah semula jadi manusia juga diberikan. Yang mana iman ini dikatakan sebagai fitrah manusia. Fitrah manusia dia adalah
pada asalnya manusia ni dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila lahir di dunia inilah yang menyebabkan tercoraknya ia dengan fahaman-fahaman ataupun keyakinan-keyakinan yang lain. Seperti mana bayi yang baru lahir, maka yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani yunassirani au yumajjisani. Maknanya kata bayi yang lahir dia lahir atas fitrah. Maksud dia fitrah Islam. Fitrah beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ibu bapanya lah yang mencorakkannya. Ibu bapanya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi. Dia menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Maknanya asas manusia ni lahirnya adalah atas fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia beriman kepada Allah Taala. Dan rukun iman yang 6 dianalisis satu persatu. Maka akan diterangkan tentang rukun iman yang 6 itu dengan penjelasannya satu persatu. Dan pengaruh rukun iman itu dalam pembinaan tamadun Islam. Mana pengaruhnya dikemukakan. Dan diakhiri dengan huraian berkaitan dengan akidah sebagai pembentuk tamadun Islam. Mana akidah ini juga akidah sebagai perkara yang berperanan penting dalam membentuk ketamadunan Islam. Itu daripada pengarang. Dan kita akan baca lagi buku ini pada masa-masa yang akan datang. Kita akan mulakan dengan bab yang pertama, iaitu akidah dan tamadun. Sekadar itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita terus menerus dalam mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala dan terus mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه غفور رحيم. Okay, baik Ustaz, mungkin ada yang nak bertanya, boleh Ustaz, kita buka ruang untuk bertanya. Sekiranya ada sebarang persoalan, bolehlah dikemukakan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tanya buku ni dapat dari kat mana? Boleh beli kat mana? Dekat Shopee rasanya ada juga. Mungkin Ustaz boleh tunjuk kot dia punya buku depan buku tu. Ni. Alah, hilang. Jap. Ni buku ni. Akidah Mukmin. Cetakan terbitan Jakin. Okay. Dia dapat kat Shopee Ustaz kan? Shopee boleh. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada lagi soalan yang atas sebarang kemusykilan, boleh dah dikemukakan, diajukan kepada Ustaz. Rasanya tak ada apa-apa persoalan Ustaz kan? Kemudian faham dah kot. Mungkin Ustaz ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Okay, baiklah, kita mungkin setakat ini saja. Itu alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Farid Asyari atas kongsian ilmu melalui pengajian berkitab ini. Semoga berkenaan dengan akidah mukmin ini, yang mana akidah itu bukan hanya ucapan di lisan saja, dan juga akidah itu bukan hanya melalui tulisan di mana-mana media sosial yang menyatakan kita ni Islam yang beriman. Akidah adalah sebuah keyakinan dalam hati yang diucapkan di lisan dan juga dipraktikkan dalam kehidupan ini. Dan akhir kata, semoga perkongsian ilmu ini memberikan kita manfaat serta kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis ini, dan teruskanlah
lagi kita ada kuliah duha khususnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi ya, sebentar saja lagi. Dan saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk kita tutup dulu, tangguhkan dulu kuliah duha ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.